على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Ketujuh, bahawasanya adalah padanya membimbangkan hati dan tubuh dengan menghasilkan akan dia. Ini apabila seseorang tadi banyak makan, maka menyebabkan hati dan tubuhnya menjadi lemah. Hati ini dengan arti kata kurang memikir dia tentang akhirat kalau orang tu terlalu banyak makan, kerana terlalu mendapat nikmat dunia yang banyak. Makanan ini merupakan nikmat dunia, akan menyebabkan dia lupa kepada akhirat dan juga melemahkan tubuh, kerana orang yang banyak makan ini menyebabkan lemah dia untuk melakukan amal ibadat. Sebab itulah orang-orang soleh dahulu dia makan sedikit dengan tujuan untuk meringankan tubuh badannya untuk melakukan amal ibadat. Apabila seseorang itu makan dalam keadaan terlalu kenyang, maka lemahlah ia, tubuh dia, lalu mengantuklah dia. Bila mengantuk, lalu menyebabkan dia banyak tidur. Bila banyak tidur, maka pastilah kurang ia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sibuk hati dia, membimbangkan hati juga, dikatakan sibuk hati dia fikir. Fikir petani nak buat puding apa. Jenis apa kuih nak buat. Jadi, duk fikir macam-macam. Dan juga fikir bahagian dapat jadi letih tubuh pun jadi letih. Sibuk petani nak buat puding, pergi kedai beli telur, beli gandum, beli apa-apa beli, pergi mari habis masa cari bahan. Lepas pada tu pemikiran dalam hati duk fikir, petani nak buat kuih jenis apa, bentuk warna, bentuk masjid Kristen ke masjid terapung. Anaknya dok mikir ke betul saya. Lalu kata dia membimbang hati dan tubuh dengan menghasilkan akan dia ni menghasilkan makanan. Tengok orang-orang ahli tasawuf ataupun Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dia fikir sampai setara tu dia fikir. Kerana rugi masa dia sampai menghasilkan dia. Nak kedapat satu tu pergi mari tubuh jadi letih. Kemudian pula fikiran lagi fikir untuk menghasilkan makanan yang dia nak makan. Maka pertama, di antara yang menyebabkan sibuk hati dan tubuh ni, yang pertama, kemudian disediakan akan dia. Lepas tu disedia pula makanan. Fikir lagi banyak mana nak makan, nak sedia makanan. Fikir banyak mana nak disediakan makanan. Maka masuk juga sini, dari segi bahan kena fikir. Gula secukup rasa. Gula mahal ni nak letak banyak mana. Dari segi gula dah fikir habis. Dari segi gula, garam pula, maknanya sukatan. Kena jadi hati dia dah tumpu ke benda tu. Dia tumpu tu, habis bahan-bahan dah fikir. Fikir tentang bahan sukatan dia, dari segi rasa dia, banyak mana nak letak. Jadi kita jadi sibuk untuk dia sedia ke makanan. Dan kedua, memakan akan dia. Lepas tu makan, habis masa ke makan pula. Makan pula campur dengan termenung. Duk fikir khoya-khoya. Orang makan nasi 5 minit 10 minit, dia setengah jam. Mana orang makan kuih sekejap aja dia makan kuih jadi banyak, campur duk fikir, habis masa begitu je. Habis masa begitu saja. Maka dia kata kemudian memakan akan dia makan pula. Dan yang ketiga, kemudian dengan menselesaikan akan dia. Lepas selesai makan pula, cari kenapa? Cokek gigi tu. Kenapa dia panggil? Pencukir gigi. Cari pencukir gigi pula. Maknanya habis masa ke situ saja. Selesaikan dia dan melepaskan akan dia. Habis makan pula duk basuh lagi. Habis bagi makan habis dah. Tapi ada kaitan lagi. Pinggang lagi dia basuh. Pinggang lagi, meja lagi, habis. Maknanya inilah perkiraan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Sampai masa macam ni pun dia tambah rugi. Dia nak beritahu begitu. Maknanya
Kerana kita ini masa yang Allah Ta'ala beri tu sebenarnya masa untuk ibadat. Maka dia orang makan juga. Orang-orang sufi makan, tak makan habis lah, nak hidup macam mana. Tapi dia tidak banyak memikirkan tentang makan. Kalau makan pun sikit-sikit saja. Bagi mereka adalah untuk menumpukan kepada ibadat kepada Allah. Dan yang keempat kalinya, kemudian dengan sejahterakan akan daripadanya. Maknanya dengan kata selesaikan segala urusan-urusan. Urusan-urusan selepas daripada makan banyak kita nak selesai. Siapa-siapa semua kena sedia habis. Habis masa begitu saja. Maknanya. Dan kelima, dengan nyata daripada kebinasaan pada tubuhnya. Maka apabila terlalu banyak makan, bila makan banyak, akhir kali memberi binasa pada tubuh. Binasa daripada tubuhnya, masuk binasa itu baru penyakit lah. Daripada penyakit dan elalnya. Elal pun penyakit juga bahasa Arab. Penyakit. Ilatun ni penyakit. Jadi daripada elalnya maknanya penyakit-penyakit. Lalu tumbuh penyakit-penyakit. Jadi yang sebenarnya banyak penyakit-penyakitnya, di antaranya kesan daripada pemakanan. Dan pemakanan ni satu jalan yang ahli agama ataupun ahli sufi ataupun Rasulullah sendiri menekankan tentang makan. Supaya berhati-hati, jaga-jaga, jangan makan perkara yang boleh merosakkan hati. Ulama mengatakan, dia kata kalau kita banyak makan, hatta walaupun makanan itu halal, yang pertama dia mengurangkan kita memikir akhirat. Makanan ini dia akan kurang kita. Kurang kita fikir tentang akhirat saja. Yang kedua ni, kita jadi payah nak beribadat seperti puasa sunat. Sebab kita dah biasa makan, jadi nak berpuasa sunat tu jadi berat. Jadi lemah, nak buat puasa sunat. Kemudian apabila makan ini, sebenarnya dia mengeraskan hati. Lebih-lebih lagi dia mengeraskan hati ni. Dia pertama makan benda yang haram. Yang kedua makan benda yang kotor. Kotor ni benda yang syubhah. Benda yang syubhah. Dan yang ketiga makan terlalu banyak. Jadi keras juga hati. Kalau makan terlalu banyak ni jadi hati keras, payah nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, orang makan banyak ni dia kira memadamkan cahaya makrifat. Maknanya cahaya Allah. Maknanya bila kita duduk, kita beribadat ni, hati kita akan bergantung dengan Allah. Ingat, kadang-kadang kita mari ingat ke mati, kadang-kadang kita mari ingat ke dosa. Tapi bila kita makan, lupa terus ingat mati. Ingat mati, ingat dosa, lupa. Jadi melemahkan ibadat, menghala kepada maksiat. Kesan kepada orang yang ahli maksiat ni, kadang-kadang terlalu makan banyak, ataupun makanan dia tidak bersih, ataupun dia tidak menjaga bersih, kebersihan makanan dia, akhir sekali memberi kesan dia kepada ibadat, yang pastinya memberi kesan kepada tubuh badan kita apabila kita makan perkara-perkara yang tidak elok. Sayyidina Umar Al-Khattab apabila sahaja diberi susu, lalu Sayyidina Umar minum, tiba-tiba baru tanya, macam Abu Bakar, serupa dengan Sayyidina Abu Bakar kesnya. Akhirnya Sayyidina Umar dapat tahu hasilnya syubhah, lalu Sayyidina Umar jolok dan tuan dalam mulut dia sehingga muntah ke semuanya sekali. Kenapa? Kerana menjaga makan. Dan banyak kita baca orang-orang yang terdahulu seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia mati adalah kesan daripada makan daging. Dan daging itu beracun. Dan ketika dia ini menjadi khalifah, dia kata, aku tidak akan makan daging selagi mana rakyat aku tidak makan daging. Kerana makanan daging ini dia kira makanan mewah lah, orang-orang dahulu, orang-orang kaya dulu. Jadi rakyat miskin aku tidak akan makan daging. Lalu dia memang betul, dia tak makan daging. Dan dia pastikan rakyat dia jadi mewah belaka, ataupun dia memang pastikan rakyat dia ni memang ingat kepada Allah, takut pada Allah. Sebab tu zaman Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang yang layak terima zakat kecuali dia. Sedangkan dia khalifah. Dia ni orang layak orang terima zakat. Mana hidup dia susah, zuhud dia, dan dia tidak makan daging. Satu hari orang hantar daging, kata isteri dia, makanlah, kerana sesungguhnya rakyat kamu semua sudah makan. Barulah dia makan. Akhirnya makanan tadi mengandungi racun,
dan menyebabkan membawa kepada kematian. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah yang sangat baik, tapi tetap rezeki buat dia. Walaupun dia baik, akhir-kali dia letak racun. Maka makanan inilah kadang-kadang membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan. Sehingga kan para sahabat Nabi, mereka selalu menjaga makan, dan ada yang makan satu hari sekali je makan. Ada yang 2-3 hari jumpa makan sekali. Sehingga kan katanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kadang-kadang orang menyangka dia ini seperti sakit sawat. Duduk atas ni, duduk tahan perut ni, duduk guling atas tanah ni. Ingat dia penyakit apa? Rupanya lapar perut. Tak makan dia, tidak makan. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi dia punya akal bijak, menghafal cukup kuat, banyak hadis-hadis, ribuan hadis dia hafalnya, diriwayatkan hadis. Jadi nak beritahu, ini kisah sahabat Nabi. Dan Nabi satu ketika lapar dalam satu peperangan Khandaq, maka digalinya parit. Nabi pun gali parit. Jadi bila gali parit, guna tenaga banyak. Guna tenaga banyak sebab nak gali parit. Nah, lebih-lebih lagi dekat negara Arab ni biasanya padang pasir, tanah keras, maka digali-gali. Nabi gali, sahabat Nabi gali parit. Bila gali parit, makanan kurang, tak makan banyak. Hari-kali sahabat Nabi rasa lapar. Bila lapar, perut bunyi. Bila perut bunyi, maka diambil satu batu, diletakkan di perut dia, lalu diikat, ditambat batu dekat perut dia ni, supaya perut tidak berbunyi. Lalu buat kerja lagi, tak tahan lapar, nak berjalan pun tak agak. Lalu pergi jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, lapar, saya lapar. Rasulullah kata, lapar belaka orang, kamu seorang. Lapar belaka, gitulah gambarannya. Maknanya lapar, Rasulullah pun lapar juga, tapi saya sangat lapar. Ambil lapar. Dah percaya Rasulullah, dia pun angkat jubah dia, tunjuk dekat perut dia ada seketul batu yang diikat. Tak tahan ni, sebab sampai ikat batu kat perut dia. Allah, ada satu ketul batu tu. Rasulullah tengok kesian sahabat Nabi. Rasulullah pun angkat jubah dia, tengok pada tubuh dan ada perut Nabi 2 ketul batu. Lapar lagi. Tapi lapar lagi. Lapar dia lagi. Sahabat Nabi tengok, baru dah, tak kata apa-apa. Lalu ada seorang sahabat Nabi, namanya Jabir bin Abdullah. Orang Terengganu kata Jabir itu supik. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah ini, dia dapat tahu Nabi lapar. Sahabat Nabi ramai ni, beratus-ratus orang ni duk gali parit ni, lapar belaka sebenarnya. Jadi dalam keadaan macam tu, isteri kepada Jabir bin Abdullah ini beritahu, dekat rumah kita ada makanan. Dekat rumah kita ni ada makanan, ada satu susu, kemudian ada roti sikit. Maka panggillah Rasulullah seorang. Panggil Rasulullah seorang, dan makanan ini cukup untuk ahli keluarga kita, dan boleh tambah Rasulullah je seorang. Lalulah isteri dia beritahu pada Jabir. Jabir pun pergi jumpa Rasulullah. Lalu Jabir ni bila nak jemput, takkan nak jemput ramai-ramai. Panggil Rasulullah, mari mak saya makan, orang lain lapar belaka. Lalu dia pergi jumpa Rasulullah, dia pun berbisik-bisik. Ya Rasulullah, mari rumah saya, ada makanan untuk Rasulullah, untuk Rasulullah makan. Dia bisik-bisik lah. Rasulullah pun turun bangun. Ya masyarakat syabab, wahai pemuda-pemuda, mari kita makan makanan di rumah Jabir. Mari kita makan di rumah Jabir. Jabir ada buat makanan ni, ada rezeki bagi kita. Terkejut Saidina Jabir. Maknanya dia puisi dengan Rasulullah. Suruh ajak Rasulullah je makan, dan dia tahu makanan tu dapat cukup untuk Rasulullah saja dengan ahli keluarga. Tapi Rasulullah panggil. Dia ini takut. Debar, terkejut dia lari balik rumah. Cepat-cepat, tak tahu nak buat apa. Dan Rasulullah, dia nak alam dah, Rasulullah beritahu dah. Dia pun beritahu pada isterinya. Isteri dia marah. Awak tak beritahu ke Rasulullah je cukup? Hanya Rasulullah saja. Isteri marah ke dia. Dia tu beritahu dah. Tapi Rasulullah panggil belaka. Lalu kata isteri dia, kalau Rasulullah sudah tahu, tapi kalau Rasulullah panggil, mana Rasulullah tahulah apa yang nak buat.
Lalu dia pergi balik ke Rasulullah. Ramai sahabat Nabi duduk berjalan nak pergi rumah dia. Bukan seorang dua orang, beratus Beratus orang maknanya. Pergi ramai-ramai. Hak semua kali pagi suka dapat jamuan tengah-tengah lapar ni. Dia pun pusing balik rumah dia. Tengok Allah roti se. Air banyak ni orang ramai mari susah hati dia. Susah hati. Jadi dalam keadaan macam tu, lalu Rasulullah pun masuk dalam rumah dia sama dengan sahabat-sahabat. Kemudian dijamukan. Masa apabila dijamu, lalu Rasulullah pun kerak roti, Rasulullah kerak sendiri. Maka bila Rasulullah kerak sendiri, kerak orang lain ambil, kerak orang lain ambil, roti tak gerak, kerak kat tulang. Boleh tak buat gitu? Ini mukjizat. Mukjizat Rasulullah ni makanan yang sedikit boleh ramai makan. Kerak. Jadi tengok heran. Kat tulang je. Orang pas seorang boleh ambil roti. Kemudian ada susu sebelanga dia panggil. Satu bekah. Satu bekah. Lalu dia mukjizat Nabi ni di antaranya celah-celah jari Nabi ni ada keluar air. Itu biasalah. Maknanya. Jadi Nabi pun ambil tangan dia, Nabi pun celup dalam bekas. Bila Nabi celup dalam bekas, lalu Nabi suruh sahabat Nabi cedok. Air tak kurang-kurang. Kat dula saja. Akhirnya semua dah dapat makanan roti, semua dah dapat air. Lalulah diberi kepada keluarga Jabir, baru ada kesan, baru ada gerak. Beri kepada keluarga Jabir semua sekali, baru Rasulullah kenyang sekali. Kemudian air satu susu belanga tadi tu diberi kepada keluarga Jabir dan beri pada Rasulullah. Akhirnya semua sahabat Nabi kenyang belaka. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan buat gitu. Air tak ada, amin nak rendah tangan kali. Rendah. Jaduk. Mana tak ada orang nak minum. Jadi nak beritahu, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri kelebihan dia di antara makanan yang sedikit tetapi cukup makan. Satu hari Nabi pergi rumah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni biasa berlapar. Jadi makanan tu sikit saja makan. Kemudian Rasulullah mari. Bila Rasulullah mari, Sayyidina Ali ajak Rasulullah makan. Dalam keadaan rumah Sayyidina Ali tak ada makanan. Maknanya kalau ibaratnya kalau Rasulullah makan tak ada dia. Tapi Sayyidina Ali ni suruh ajak Rasulullah makan. Lalulah Rasulullah ajak satu keluarga makan. Makanan tak ada. Ajak satu keluarga makan. Makanan tak ada. Tapi Rasulullah ajak. Maka Rasulullah pun cedok sendiri makanan, diberi kepada keluarga Sayyidina Ali, semua boleh makan. Dalam cerita lain pula, Nabi bertanya pada sahabat, mari orang hantar makanan. Mari orang hantar makanan. Kemudian panggil sahabat Nabi, ya Rasulullah, ada lebih kurang dalam 10 orang tak boleh makan lagi. Tak ada makanan. Nabi kata pergi panggil, makan. 10 orang makan kenyang. Tengah-tengah 10 orang makan, 10 orang kabur. Ada lagi 20 orang lagi makan. Nabi kata panggil pula orang makan. Bila tengah-tengah makan, ada lagi beritahu makan. Sampai berapa puluh saya tak ingat. 40 ke 80 orang boleh makan. Makanan tu boleh muat sikit saja. Tapi bila diberi makan, Nabi panggil sehingga kan ramai sahabat-sahabat Nabi kenyang. Lalulah dikatakan bahawa ini barakah Nabi, mukjizat Nabi. Kalau makanan itu bersih, molek, halal, berkat, maka Allah Ta'ala akan cukupkan. Dan Allah Ta'ala akan memberi kebaikan pada makanan. Tetapi kalau makanan itu makanan yang tidak molek, maka akan menyebabkan penyakit, akan boleh merosakkan tubuh badan kita. Bila rosak tubuh badan, akan menyebabkan lemah kita nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan senyatalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'i al burdatu, al baradu sejuk, al bardu. Kalau dah silap ada te belakang saya ada tak? Tak ada al bardu yakni at-takhammatu wa aslu
kulli da'i al-azmatu yakni hamiyatu. Ibu tiap-tiap penyakit itu burdah, yakni gemuk tubuh. Dia kata di sini gemuk tubuh. Sebenarnya kita kata makan banyak. Asal pada penyakit ni makan banyak. Maknanya. Dan asal tiap-tiap ubat itu adalah azmah yakni pantang. Jangan banyak makan. Jadi asal penyakit ni banyak makan sebenarnya. Asal penyakit ni banyak makan, dan asal obat ataupun ibu segala obat adalah pantang. Jadi kalau kita ni banyak-banyak makan ini membawa kepada satu penyakit banyak. Yang kedua, memberatkan tubuh kita untuk melakukan amal ibadah. Bahkan ada hadis, bukan hadis, kata sahabat kalau tak silap. Kata sahabat mengatakan bahawa Nabi bimbang orang-orang alim di akhir zaman yang keadaan gemuk mereka. Ilmu dia banyak, berat ibadat. Ilmu banyak tapi berat ibadat, kurang amal, kerana dalam keadaan gemuk. Dan satu lagi, kuat tidur. Kuat tidur tidak beribadat juga. Yang mana kuat tidur itu biasanya kesan daripada kuat makan. Itu biasa. Lepas tu kalau orang tu kurang makan, biasa memang kurang tidur. Jadi kalau kuat makan, kuat tidur. Maka obat dia, penawar dia ataupun panggil penawar dia adalah dengan banyak pantang larang. Pantang larang dengan arti kata jangan terlalu banyak makan. Dan apabila makan tu, kalau boleh niatlah untuk menguatkan ibadat. Kita makan ini adalah semata-mata nak kuatkan ibadat sebenarnya. Maknanya bila kita makan baru kita kuat ibadat, maknanya tubuh kita kuat sikit untuk ibadat. Tapi kalau kita tak makan, jadi lemah. Lemah beribadat kerana tak makan. Maka kita makan. Jadi makanan yang kuat menyebabkan kuat ibadat ini adalah makanan yang berkat. Makanan yang berkat ini adalah dihasilkan daripada hasil yang baik, dan juga dihasilkan daripada orang yang ada barakah, orang yang ada keberkatan. Sebagaimana Imam Syafi'i pergi rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i makan banyak. Imam Ahmad tanya, Rasulullah makan sikit, mu makan banyak. Dia kata, aku makan banyak sebab makanan yang dihidang ini makanan yang banyak berkat. Kerana dihidangkan oleh orang yang berkat seperti kamu. Maka bila banyak makan, banyak dapat berkat. Sebab tu kita kalau orang tanya, berapa banyak makan? Banyak dapat berkat. Untuk dapat berkat banyak. Tapi nak tahu banyak berkat banyak ni. Kalau orang makanan tadi jadi kuat ibadat, tapi kalau makanan tu jadi lemah, malah beribadat, itu tidak berkat namanya. Dan kata guru saya, dia kata orang yang berkat makan ini, dia makan sikit cepat kenyang. Dia makan sikit cepat kenyang. Orang yang kurang berkat, ada juga tapi kurang berkat, dia makan banyak baru kenyang. Orang lain sepinggan kenyang dah, dia 5 pinggan baru kenyang. Itu pun tak ada makanan lain. Kalau ada makanan lain, tambah lagi. Maknanya kadang-kadang saya tengok seorang tu kuruh je dia. Allah makan terkejut kita. Banyaknya makan, Masya Allah. Kata biar betul ni. Makan ke ada bela. Mana makan banyak, tapi jangan makan terlalu banyak. Dan daripada Malik bin Dinar, Malik bin Dinar ini wali Allah radhiyallahu anhu, bahawasanya adalah ia berkata, hai segala jemaah, dia beritahu, hai segala jemaah, sesungguhnya telah pergi datang aku kepada jamban tandas, hingga malu aku daripada Allah Ta'ala. Banyak ulang alik ke tandas, malu aku pada Allah. Padahal masa tu kena banyak kepada ibadat. Kita masa banyak, ada pergi ke tandas satu masa. Yang kedua tengok TV rasa tu, lepas tu rugi masa. Yang ketiga sembang. Yang keempat makan. Yang kelima tidur. Tu masa rugi masa belaka. Makan. Maka dia kata, malu aku daripada Allah Ta'ala. Sehingga kan ada siapa, Imam Malik.
dia makan biskut kering ke roti kering, roti kering. Roti tu kalau dia nak makan dia kena kekoh. Kekoh ni nak pergi kacau tu makan masa 5-6 minit. Ibaratnya gitu. Lalu dia tak makan. Dia air panas dia pun rendam. Siapa baik baru dia makan. Makan tak punya selang lalu. Makan selang lalu habis tu bangun baca kitab, beramal ibadat lah. Lalu katanya, sedap ke makan secara tu? Maknanya kenapa selalu buat macam tu? Kan roti keras kan biasa orang makan-makan gitu, tapi kenapa siapa dari lembek makan? Dia kata takut rugi masa ngunyah makanan. Rugi masa. Sebab rugi masa duk kunyah makanan banyak-banyak jadi rugi masa. Ini orang-orang dahulu. Siapa begitu sekali dia mengambil kira bahagian makan. Kerana apa? Kerana bagi mereka setiap detik mereka itu adalah ibadat. Setiap detik beribadat. Jadi orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah ni dia beribadat kadang-kadang melalui zikir. Mula zikir lidah, lepas tu zikir hati. Bila orang dah zikir hati, setiap masa ni berzikir hati dia. Tapi bila zikir hati, kadang-kadang terhenti zikir hati ni sebab makan. Sebab makan, sebab tidur. Ni dia antara terhenti kejap. Dia kejut, dia zikir balik. Jadi bila makan, sedap sangat makan hati. Akhir kali, ruginya aku. Sabit kunyah dah banyak. Kalau aku kunyah banyak ni, kalau ikutkan boleh 70 tasbih dah sehari. Bahagian makan saja rugi. Maka dia pun ambil pasal hak senang. Hak senang macam mana senang? Senang ni dengan arti kata ambil air letak dalam ambil roti letak dalam air panas, minum. Minum makan. Makan tak payah kunyah-kunyah, telan selalu. Habis senang. Senang. Jadi yang kali lepas pada ni kita balik pakai bubur belaka senang. Makan bubur jadi senang. Nak tumpu kepada ibadat kepada Allah. Maka katanya malu aku kepada Allah. Kemudian barang yang ada dalam jumlah ini, semuanya ini, perbuatan semuanya ini yang pergi ulang-alik tanda ini, daripada menuntut dunia. Ini perkara dunia belaka. Perkara dunia dan loba kepada manusia. Loba ni tamak kepada manusia dan menghilangkan waktu. Menghilangkan waktu dengan sebab banyak makan. Hilang waktu banyak makan. Loba dengan manusia ni kadang-kadang orang dulu tanda mungkin dia berbuk dengan orang. Berbuk dengan orang dan sebagainya. Jadi akhir sekali bila sibuk makan, akhir kali hilang waktu mengingati Allah. Hilang waktu tasbih, hilang waktu tu beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan yang ke-8, dilarang kita banyak makan ini, takut barang yang mencapai akan dia daripada perkara akhirat. Bimbang kita. Kerana dikatakan orang yang terlalu banyak mengambil nikmat dunia, dibimbangi tidak akan dapat nikmat akhirat. Kalaulah nikmat dunia ini menghalang dia daripada melakukan ibadat kepada Allah. Maknanya. Jadi terlalu banyak ambil nikmat dunia, takut hilang nikmat akhirat. Jadi orang-orang dahulu ni dia banyak. Sebab itu dia kata kalau orang itu banyak berlapar di dunia, maka Allah Ta'ala kenyangkan dia di negeri akhirat. Dia akan dapat makan makanan yang lazat-lazat dalam syurga dengan sebab dia banyak berlapar di atas muka dunia. Maka di antara sebab orang-orang dahulu, ulama-ulama dan Imam Ghazali memikirkan kepada kita, beritahu kepada kita, kalau kamu terlalu banyak, maka kamu fikirlah nasib dekat negeri akhirat bagaimana kita. Sebab bila kita terlalu banyak makan ni, memang biasanya begitu, memang kurang beribadat kita kepada Allah. Memang kita kurang jadi lupa kepada Allah, jadi lemah ibadat. Kemudian jadi fikiran kita ikut kepada hawa nafsu. Sebab dikatakan bahawa ibu segala penyakit duduk di perut sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kalau semua ada kesan. Kalau kita makan makanan yang baik, dia akan menghasilkan kesan yang baik. Dia akan menghasilkan akhlak yang baik. Dia akan menghasilkan peribadi yang baik, makanan yang baik. Tapi kalau dia makan makanan yang haram, makanan yang buruk, dia akan menghasilkan perkara yang buruk. Satu hari Rasulullah tak nak tidur malam. Satu hari gelisah sini. Kejap bagi mula ni. Kebetulan giliran tu giliran Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, Rasulullah tak tidur lagi ke? Tak boleh tidur ke?" Rasulullah mengatakan, "Tadi aku tengok ada satu buah kurma dan aku takut kurma itu terbiar aku makan. Dan aku bimbang itu bukan milik aku tapi milik orang fakir miskin." Kurma itu bukan terbiar tepi jalan, di rumah Nabi. Jadi sahabat Nabi sentiasa beri hadiah pada Nabi atau makanan pada Nabi. Jadi bila hantar makanan pada Nabi, ada yang diberi, "Ya Rasulullah, ni hadiah untuk Rasulullah." Ada yang dihantar makanan, "Ya Rasulullah, ini untuk fakir miskin."
Itu yang berlaku. Tapi satu hari dia hantar makanan ni kepada Nabi. Wah, tidak diceritakan dalam hadis tu. Boleh jadi orang tu tak beritahu ke, orang tu tinggal gitu ke. Hanya Nabi tengok ada makanan di rumah dia. Jadi Nabi tidak mau terbiar di rumah dia makan. Hanya satu biji kurma je Nabi makan. Satu biji kurma saja. Dan confirm beri pada Nabi dah tu. Hanya Nabi bimbang, takut sahabat Nabi beri tu suruh beri kepada fakir miskin. Itu saja. Takut keadaan macam tu, tak boleh tidur Nabi, hanya satu buah kurma saja. Lalu Nabi ini dikatakan bahawa istighfar, minta ampun kepada Allah ni dalam hadis riwayat Bukhari 100 kali sehari, ada riwayat Muslim 80 kali sehari. Nabi beristighfar kepada Allah, takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah. Jadi apabila mendapat ni orang pergi berperang, dia balik, maka dapat harta rampasan perang. Masa tu dia khalifah. Jadi dalam harta rampasan perang ni adalah buah-buah seperti buah apple dan buah-buah lain dan barang-barang lain. Lalulah anak dia makan buah apple tu juga. Bila anak dia makan buah apple tu juga, dia nampak anak dia makan buah apple, dia bimbang takut anak dia ni makan buah apple yang bukan milik dia, milik harta rampasan perang. Lalu dia pun, kalau tak silap, dia pukul anak dia kerana makan buah, sehingga anak dia menangis. Bila pukul anak dia menangis, lalulah isterinya yang bernama Fatimah tanya, ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Abdul Aziz, kenapa kamu pukul anak kita ni? Kerana sebab makan buah apa? Dia kata, aku bimbang takut termakan hasil daripada hasil rampasan perang ni, sedangkan benda ni tidak dibahagi lagi. Katanya Fatimah, anak dia memang minta nak makan buah apa ni, tapi aku tak bagi kerana ini hak milik harta ghanimah, tidak lagi dibahagikan harta rampasan perang. Aku sendiri pergi ke pasar membeli untuk anak kita ni. Lalulah Umar bin Abdul Aziz menyesal. Dia kata, aku buat macam ni bukan kerana apa? Kerana aku bimbang sesuatu yang haram masuk dalam tubuh anak dia. Sedangkan katanya Umar bin Abdul Aziz ini, dia ada bahagian, dia boleh bahagian dia. Bahagian harta ghanimah tu ada bahagian dia. Seperti boleh jadi di antara bahagian dia wiper dan sebagainya. Jadi kalau anak dia termakan, boleh kaya, tak apa, tolak bahagian dia, patutnya begitu. Tapi kerana dia jaga ni, dia takut sampai dia larang anak dia supaya tidak memakan makanan tadi, kerana terlalu bimbang takut masuk di dalam perutnya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antaranya jalan orang yang beribadat kepada Allah, selain daripada menjaga anggota yang lain, mereka menjaga supaya tidak makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata kepayahan sakaratul maut, dan di antaranya adalah disebabkan makan juga boleh menyebabkan sakaratul maut ni jadi berat, payah menghadapi kesukaran ketika sakaratul maut. Sakaratul maut ni maknanya, sakarat ni asalnya mana gelombang ataupun dipanggil kesusahan, kematian. Akan dilalui, orang yang melalui kehidupan akan melalui kematian dan akan melalui sakaratul maut. Yang kita perlu berdoa, Allahumma hwin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah kami ketika sakaratul maut, ketika roh kita nak keluar ni. Dan ada ulama mengatakan seumpama 100 kali kena mata pedang. Ada mengatakan seperti kulit kita ni disiap sebagaimana siap kulit limau. Siap gitu rasa sakit. Kulit kat tulang saja, tapi kesakitan sakaratul maut tu akan dilalui. Dan kesakitan sakaratul maut ni akan dilalui mengikut maksiat yang dilakukan. Kalau banyak maksiat, maka azablah sakaratul maut tadi. Kalau kurang, maka kuranglah. Dan bagi orang yang beriman dengan amalan yang soleh ataupun wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka ruhnya akan keluar dalam keadaan, insya-Allah, dalam keadaan lembut ataupun mudah. Namun demikian ada hadis yang mengatakan, aku tidak hairan kalau seorang itu dikatakan mudah saja keluar sakaratul maut, sedangkan aku telah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Dan ketika saja Rasulullah malaikat maut nak mencabut roh Rasulullah, baru pegang kaki saja, Rasulullah telah mengadu kesakitan. Sedangkan Rasulullah katakan kekuatan Rasulullah umpama 10 orang seorang ataupun 100 orang seorang. Nabi ni kekuatan Rasulullah.
Tetapi bila saja nak cabut roh, bau kaki saja Rasulullah sudah adu sakitnya. Lalu malaikat maut kata, demi Allah, inilah roh yang paling ringan aku cabut. Tidak pernah aku cabut seringan ini, selembut macam ni, tak pernah. Nabi kata, kalau macam itu umat aku ini tidak mampu menahan sakaratul maut. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma hwin alayya fi sakaratil maut, Allahumma hwin ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankanlah kepada umatku ketika menghadapi sakaratul maut. Jadi sakaratul maut ni sudah diringankan bagi orang yang beriman berkat daripada doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak beritahu, ketika sakaratul maut, orang akan menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau terlalu banyak menerima nikmat-nikmat dunia, makan yang sedap-sedap dan sebagainya, dibimbangi akan menghadapi kesukaran ketika sakaratul maut. Jadi masa sakaratul maut, orang ajar apa masa tu? Orang ajar talqin la ilaha illallah. Talqin la ilaha illallah ni kerana apa? Kerana orang tu nak berpisah, nak mati dah. Ketika tu nak berpisah. Janganlah kita talqin la ilaha illallah ni ketika nak mati. Masa kita ada nyawa roh inilah kita kena talqin la ilaha illallah banyak-banyak. Banyak-banyak kena talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab penutup segala ilmu adalah la ilaha illallah. Penutup segala amalan adalah la ilaha illallah. Penutup segala amalan. Maka masa nak keluar itu tidak ada kalimah lain, kalimah la ilaha illallah. Maka sesiapa yang sentiasa melazimi sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sentiasa sebut, insya-Allah, maka mudahlah dia menyebut kalimah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang masa kita sihat ini mudah kita sebut, tetapi masa sakit, masa sakaratul maut, yang menyebut itu adalah amalan kita, rohani kita, kekuatan iman kita yang boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Jadi apatah lagi kalau makan banyak-banyak akan menyebabkan berat ketika menghadapi sakaratul maut. Dan diriwayat di dalam akhbar ni bukan surat khabar. Akhbar ni hadis-hadis. Hadis-hadis bahawasanya sangat kepayahan mati itu atas kadar lazat kehidupan dalam dunia. Kepayahan seseorang itu nak mati mengikut kelazatan dunia yang telah ia ambil. Kalau terlalu banyak mengambil kelazatan dunia, maka kepayahan sakaratul maut yang dihadapi. Kalau banyak menghadapi kesusahan semasa hidup di atas muka dunia, maka mendapati kesenangan ketika sakaratul maut. Itu di antara jalan. Sebab tu dikata di antara jalan memudahkan sakaratul maut ini, di antaranya adalah yang pertama berdoa, Allahumma hwin alayya fi sakaratil maut. Yang kedua berzikir la ilaha illallah. Sebab kita nak sebut la ilaha illallah kedia sekali ini masa kita nak wafat, nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan banyak berpuasa. Kena banyak berpuasa ataupun mengurang makanan yang melazat-lazatkan, ataupun mengurangkan daripada mengambil perkara yang merupakan kelazatan dunia. Baik, maka barang siapa yang membanyakkan daripada ini, membanyakkan daripada kehidupan dunia, banyak makan sedap-sedap, hidup sedap-sedap, maka dipayahkan baginya daripada itu, maka dipayahkan dia apabila menghadapi sakaratul maut. Inilah rahsianya orang-orang dahulu yang hidup dia sudah jadi jiwa akhirat dah. Tidak mau kehidupan mewah banyak-banyak, tidak mau harta yang terlalu banyak. Bukan kerana apa? Kerana yang pertama takut menyibukkan dia pada ibadat. Yang kedua takut dalam keadaan dia nak menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi ataupun orang-orang soleh, Umar bin Abdul Aziz sendiri pun masa nak wafat tidak ada apa-apa tinggal pun. Tak ada tinggal apa-apa pun. Dan hidup dalam keadaan banyak berlapar, hidup dalam keadaan banyak susah atas muka dunia, tetapi insya-Allah senang dekat negeri akhirat. Saya teringat kata Saidina Ali. Dia katanya lebih kurang maksudnya begini. Kata Saidina Ali, kalau kamu apabila kamu melihat di hadapan kamu kenikmatan,
sebenarnya di belakang kamu kesengsaraan. Apabila kamu melihat di hadapan kamu ini kesengsaraan, tetapi di belakang kamu adalah kenikmatan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang saya kata ni maksud dia, apa yang diambil daripada kata-kata Sayyidina Ali tadi. Maka dia kata di sini, yang kesembilan, banyak makan ini kekurangan pahalanya pada akhirat. Jadi banyak makan ini menyebabkan kurang pahala. Kurang pahala ni sebab apa? Sebab kurang ibadat. Kurang ibadat ni sebab apa? Sebab kurang ingat pada Allah. Jadi kurang ingat pada Allah ni sebab cahaya hati sudah terpadam. Cahaya hati sudah terpadam ni di antaranya sebab terlalu banyak makan. Jadi bila kita banyak-banyak makan, akhir kali dia akan lupa Allah. Lupa Allah. Bila lupa Allah, maka lupa Allah, lupalah ibadat. Lupalah beribadat. Bila lupa ibadat, maka kuranglah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat jalanlah, ambillah jalan ibadat kepada Allah. Jadi kita sudah tidak lama lagi, dalam masa seminggu lebih lagi kita akan akan berjumpa dengan Ramadan. Maka ambil peluang di bulan Ramadan ini. Ambil peluang di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan ibadat kepada Allah taala. Dengan baca Quran banyak-banyak. Maknanya dengan berzikir, sembahyang sunat, qiyamul lail dan sebagainya. Dan kita tidak tahu adakah tahun hadapan nanti akan datang kita berjumpa dengan Ramadan. Ini pun Ramadan seminggu dua lebih lagi, belum tentu lagi kita berjumpa. Kalau Allah Ta'ala beri panjang umur, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak beri panjang umur, kita akan bawa dengan amalan yang ada hari ini. Amalan kita yang ada hari ini. Maka tidak dapat tidur, maka disuruh berpuasa. Kurangkan lapar. Lalu ditanya, kenapa bulan Ramadan jadi kuat ibadat sikit kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Jawapan dia adalah kerana di bulan Ramadan kerana banyak lapar. Apabila seorang itu lapar, bermakna dia telah menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Dia telah tahan dirinya daripada ikut hawa nafsu. Jadi dia ni ada dua, satu iman, satu nafsu. Kalau kita terlalu ikut hawa nafsu, iman jadi lemah. Kalau kita ni melawan hawa nafsu, iman jadi kuat. Jadi apabila kita berlapar, maka nafsu menjadi lemah, maka iman dia tinggi. Apabila iman tinggi, dengan sendirinya dia akan mendorong kepada ibadat. Orang yang lemah iman ini dia tidak mendorong kepada ibadat. Kenapa kita ni lemah beribadat? Jawapan dia lemah iman. Iman kita lemah. Tapi kalau iman kuat, Allah habis main sunat buat. Puasa nak sembat ni, puasa ni, fikir setiap masa nak. Ini tanda iman kuat. Tapi kalau malas, ada masa jadi malas nak beribadat, ini tanda dia bahawa lemah iman dia. Jadi yang menyebabkan lemah iman itu lemah adalah banyak makan. Tak percaya, kita boleh tengok buktikan. Waktu pagi kita berpuasa, pukul 8, pukul 9 perut bunyi, kejap aja bunyi. Kita pun tidak makan, tahan hawa nafsu. Tidak makan, akhir sekali pukul 10, pukul 11, 12, lepas zuhur okeylah sikit. Lepas zuhur ada benda-benda dah. Boleh lah. Masa lepas zuhur tu terasa nak buat ibadah, itu adalah kesan daripada iman. Kesan daripada iman. Itu pun masa nak buat ibadah, masa nak mengaji Quran, masa nak berzikir, masa nak tidur. Tidur untuk ibadat katanya. Jadi akhirlah puasa buat amal ibadat. Petang pun begitu juga. Puasa nak buat amal ibadat, lepas tu ngaji Quran sikit sebelum makan, sebelum masak-masak ni. Jadi nak beritahu ada ibadat. Tiba-tiba bila sampai saja waktu berbuka puasa, dia memakan banyak-banyak. Makan banyak-banyak. Air 3 jenis, air tebu, air tahu, air ni segi air nyo, 3. Tu bagi air. Bagi ayam golek, ayam panggang, ayam musing, 3. Maknanya bagi nasi lemak, nasi minyak, nasi dagang, faham lah ke? Bagi yang makan akhir sekali kan jadi lemah beribadat. Nak sembahyang maghrib lemah selalu kan, darah lah ke? Darah saja. Ini dah kesan. Sebab itulah di antara jalan ibadat lah banyakkan lapar, kurangkan makan. Ini jalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang banyak makan sebenarnya dia kurang pahala. Kurang pahala. Kerana kurang mendorong dia kepada ibadat. Maka kekurangan pahalanya pada akhirat. Maka apabila dia dibangkitkan negeri akhirat, dia ini kurang pahala.
Lalu dia pun fikir macam mana, sebab apa jadi kurang pahala. Rupa-rupanya masa duduk atas muka dunia banyak makan. Banyak sangat makan. Maka firman Allah Ta'ala, azhabtum tayyibatikum fil hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Artinya hilangkan kamu akan baik-baik kamu. Hilangkan kamu akan kebaikan-kebaikan. Apa mana baik-baik tu? Benda hak kamu pandang baik. Oh, sedap makan ni. Ni sedap sedap tidur ni. Benda hak baik-baik pada pandangan kamu. Tu kena hilangkan. Kena hilangkan. Ada salah seorang guru saya, dia kata, kalau berasa nak makan, jangan makan hari tu. 2 hari baru makan. Maknanya teringat nak makan. Dah fikir-fikir, rasa nak makan chicken chop rasanya. Contoh je. Maka jangan makan. Nak makan masa tu. Nanti makan ikut nafsu. Lama-lama gigi kedai rasa tak ingat, lupa. Tengok-tengok ada menu. Chicken chop satu. Mana kata dia. Jadi dalam keadaan tu jangan makan terlalu banyak dan hilangkan benda yang kamu sangka baik. Seperti apa dia? Yakni lazat kamu di dalam hidup di dalam dunia. Yakni yang benda baik-baik pada fikiran kamu itu baik. Yakni kelazatan yang ada di atas muka dunia, seperti makan, seperti minum, seperti tidur, seperti sembang-sembang saja-saja. Seperti jalan-jalan. Jalan-jalan cari makan. Maknanya. Jadi memang jangan cari makan, baru cepat gemuk. Jalan makan, jangan makan. Jadi akhir sekali, benda-benda yang macam ni kena kurangkan, katanya. Hilangkan dia kata. Dan bersedak-sedak kamu dengan dia. Maka bahawasa dengan kadar yang barang yang mengambil pada lazat dunia kurang bagimu daripada lazat akhirat. Baik, katanya kalau kamu banyak mengambil kelazatan dunia, maka kamu akan dapat kurang kelazatan akhirat. Kalau atas muka dunia ni kurang, maknanya kurang kelazatan dunia, maka banyak kelazatan akhirat. Kalau atas muka dunia banyak kelazatan dunia, maka kurang kelazatan akhirat. Lalu pilihlah yang mana satu yang kita nak. Kalau kita nak ambil kelazatan dunia banyak-banyak, agak kurang. Kuranglah kelazatan akhirat. Tapi kalau kita nak ambil kelazatan akhirat, kena kurang lalu dah. Orang tidur, orang makan, orang cakap, kurang bergaul dengan orang ramai. Maknanya banyak duduk di rumah, banyak bertafakur, banyak berzikir dan sebagainya. Dia kena kurangkan benda tu. Kurangkan kenikmatan dunia ini menyebabkan mendapat kelazatan di negeri akhirat. Siapa Abdullah ibn Rawahah, dia nak makan kurma, tiba-tiba orang ajak berjihad. Dia kata kurma ini tidak dapat menghalang aku untuk aku berjihad. Dia pun buang kurma pergi. Lapar tak lapar pun pergi. Hanzalah, dia berkahwin. Petang tu berkahwin, malam pertama itu panggilan jihad, pergi jihad. Isteri dia tanya, nak pergi mana bang? Nak pergi perang. Isteri dia kata, pergi perang, pastikan jangan balik kecuali menang atau syahid. Ni baru ya. Ni jangan bang, jangan. Suami pakai baju perang, muka balik baju perang. Biar tak payah. Maknanya ada tu kadang-kadang pakai baju Melayu dah, pakai baju Melayu petang-petang nak pergi masjid ke surah. Bang, pergi meeting bang, boleh tak bang? Pergi meeting, mikir-mikir, pergi meeting lagi. Dah kan tak pergi kuliah. Wah, gua ni ustaz gua panjok pergi meeting. Lemah. Jadi nak beritahu kerana lah tak jumpa. Jumpa. Barang siapa dengan kadar barang yang mengambil daripada lazat dunia, kurang baginya lazat akhirat. Kalau ambil lazat dunia, maka kuranglah lazat akhirat. Dan kerana inilah makna bahawasanya Allah Azza wa Jalla melintangkan dunia atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu kisah bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kepada Nabi dunia. Banyak hadis sebenarnya. Seperti Allah Taala tawar kepada Rasulullah bukit menjadi emas. Bukit menjadi emas, tapi Nabi tidak mahu.
Bahkan Nabi mengatakan bahawa kalau nak beri kepada aku pun jadikan aku satu hari kenyang, satu hari lapar. Bukan dia tambah itu tak, tapi dia kata satu hari kenyang, satu hari lapar. Ini Rasulullah. Jadi nak beritahu, diberi kepada Rasulullah tawaran dunia kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan firman-Nya, yakni firman Allah Taala baginya, bagi Rasul, kepada Rasul, dan tiadakah kurangkan daripada akhiratmu sesuatu. Maknanya aku berimu nikmat dunia, tetapi nikmat akhirat tak kurang, kata Allah. Tak apalah, nikmat dunia mu ambil, aku bagi kamu nikmat dunia, dan nikmat akhirat aku tidak kurang kamu. Dekat dalam syurga tu aku tidak kurangkan kamu. Lalu ditawar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditentukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian itu menunjukkan atas bahawasanya bagi orang yang lain daripadanya, maknanya dia tidak mau. Maknanya tawaran ini beri pada orang lain, dan saya tidak mau, walaupun nikmat akhirat tidak dikurangkan dan diberi tambah dunia. Kenapa Nabi menolak? Kalau kita fikir, apa salahnya? Sekarang ni Allah Ta'ala sudah beri. Apa salahnya? Allah Ta'ala sudah beri. Maka Nabi boleh dapat nikmat yang banyak. Mungkin Nabi boleh membina istana, mungkin saja ni. Ataupun Nabi boleh memakai kenderaan yang hebat-hebat, ataupun Nabi bolehlah mendapat ni makan makanan yang sedap-sedap, tak payah lagi berlapar-lapar, tak payah lagi susah-susah. Lepas tu pakailah pakaian yang banyak-banyak, jangan pakai sikit-sikit je. Maknanya tak payah lagi zuhur-zuhur macam orang tu, boleh tak bermewah-mewah. Dan akhirat macam biasa, Allah Ta'ala kata tidak kurang. Kalau masuk dalam syurga nikmat macam biasa, duduk tempat yang tinggi, maqam mahmud, tempat yang tertinggi Allah Ta'ala beri. Tetapi Rasulullah tidak mahu juga. Sebab apa? Sebab Rasulullah itu adalah contoh kepada umat. Kalaulah apa-apa saja yang Nabi buat, maka ia menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Makna uswatun bermakna qudwah, ikutan yang baik. Rasulullah ni ikutan yang baik. Jadi kalau Rasulullah nak ambil boleh, tidak ada masalah. Sebab apa Nabi tidak ambil? Kerana Nabi memikirkan umat. Kalau Nabi mengambil, membina, tak apa istana boleh. Ramai pokok kita buat mahligai. Maknanya siapa? Dalilnya Nabi ambil buat mahligai. Tapi Nabi nak ajar kepada umatnya supaya hidup di atas muka dunia ni kena faham adalah sementara sahaja. Dan duduk di atas muka dunia ni bukan bernikmat-nikmat, bukan berseronok-seronok. Nikmat-nikmat ni macam makan, minum, berkeluarga dan sebagainya, hanya sekadar perlu je. Tapi matlamat utama adalah mencari redha Allah, ubudiyah kepada Allah, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling utama. Maka nikmat ambil sekadar yang perlu. Tapi bila Allah Ta'ala tawar pada baginda Rasulullah Ta'ala tidak mau. Maknanya walaupun Allah Ta'ala kurangkan dia, tak dapat tiada dikurangkan, melainkan bahawa kurniaan Allah atasnya. Dengan demikian itu maknanya Allah Ta'ala tak kurangkan. Dan Nabi tetap juga nak duduk atas kurniaan yang Allah Ta'ala beri hari itu. Begitulah keadaan Rasulullah. Dalam keadaan dia tidak ada makanan, kadang-kadang tidak ada harta benda dan sebagainya. Masa Rasulullah nak wafat, Rasulullah panggil Aisyah. Ya Aisyah, ada banyak anak piti rumah kita. Aisyah pun kata ada sekian-sekian banyak ni. Kata Rasulullah, tolong ambil duit tadi tu, bagi semua kepada fakir miskin. Sebab itu masa ketika Rasulullah wafat, tidak ada satu harta pun yang duduk dalam rumah Nabi. Masa ketika itu, masa Rasulullah sakit itu ada, tapi Rasulullah sudah arah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha supaya membahagikan harta yang ada itu, yang tak banyak ada, diberi kepada fakir miskin. Lalu Aisyah tanya, itu sedikit saja, tidak banyak. Tidak banyak, hanya beberapa dirham saja, tidak banyak. Lalulah Rasulullah mengatakan, aku tidak mahu meninggalkan harta apabila aku wafat. Lalu dikatakan hadis, Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tetapi Nabi meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaan Rasulullah. Jadi begitulah keadaan. Nabi tidak mau. Tidak mau untuk mengajar kepada umatnya, hidup kita bukan ini sementara saja. Hidup kita di sana, di negeri akhirat. Dan di sini untuk apa duduk di atas muka dunia ni? Duduk di atas muka dunia ni untuk mencari bekalan, untuk kita menanam. Hasilnya dekat negeri akhirat.
Kita ambil bekalan ini, kita tak belanja lagi. Belanja tadi dekat negeri akhirat, nanti kita belanja. Maknanya pergi ke Mekah, simpan piti banyak-banyak. Siapa dia ke Mekah, tukar duit Saudi contohnya, tukar. Maka ini buat amal ibadat banyak-banyak. Maka dekat negeri akhirat ditukar dia ibadat dengan pahala. Pahala ni, ibadat banyak-banyak ditukar dengan pahala. Maka dengan pahala ini mendapat rahmat. Dengan rahmat Allah Ta'ala lah masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan izin Allah. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita ini cuba, jangan kita terpedaya, cuba menjauhkan diri daripada perkara yang boleh melalaikan kita melakukan ibadat kepada Allah. Maka dikata di sini, dan sebenarnya diriwayatkan bahawasanya Khalid ibnu Al-Walid menjamu akan Umar ibnu Al-Khattab. Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid jamu Sayyidina Umar dan mensediakan baginya makanan, beri makanan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka kata Umar ini, bagi kami, kata Sayyidina Umar kata pada Khalid Al-Walid, maka mana bagi fuqara muhajirin? Bagaimana dengan orang-orang fakir muhajirin? Kamu beri aku makan orang fakir muhajirin macam mana? Sayyidina Umar ni siapa? Sayyidina Umar ni khalifah. Khalid Al-Walid ni panglima perang. Maknanya bagian apa ni? Tentera zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Khalid Al-Walid ini kerja di bawah Sayyidina Umar. Dia dapat hasil, dia bagi makan Sayyidina Umar, beri Sayyidina Umar makan. Lalu Sayyidina Umar tanya, maka mana bagi fuqara muhajirin? Dah macam mana makanan orang-orang fakir muhajirin? Membagi pada aku makan dah fakir muhajirin? Macam mana? Tanya Sayyidina Umar. Tengok pemimpin tanya hak rakyat. Tanya Sayyidina Umar ni pemimpin. Maknanya makanan ada, tanya. Dan Ansar, dan juga orang fakir Ansar yang mati mereka itu dan tiada kenyang mereka itu daripada roti syair. Yang mereka orang muhajirin dan Ansar ada di kalangan mereka, sepanjang hidup dia tidak pernah makan roti. Maknanya susah mereka tidak pernah makan roti syair. Syair ni apa? Bali. Maknanya ataupun roti lah dengan dikata. Ada di kalangan orang fakir muhajirin Ansar siapa mati tak pernah makan roti. Maknanya susah mereka itu dalam keadaan susah. Jadi Sayyidina Umar tanya, dah memberi aku makan ni, bagaimana dengan orang-orang muhajirin Ansar yang fakir tadi? Maka kata Khalid, bagi mereka itu syurga, hai Amirul Mukminin. Orang-orang yang lapar-lapar dah mati tak ada makan, tak pernah makan roti tu, dia dah jadi ahli syurga. Dia mati jadi ahli syurga. Maka kata Sayyidina Umar bagi Khalid, demi Allah telah kemenangan mereka itu dengan syurga. Demi Allah mereka itu dapat syurga dengan sebab banyak lapar. Dan adalah ini bahagian kami dalam dunia. Adapun ni bahagian kita dalam dunia. Dia dapat masuk syurga sebab apa? Sebab dia banyak lapar. Kita ni dok kenyang makan roti belum tentu pergi masuk syurga. Sebab dia dah ambil dah bahagian lapar, dia ambil dah, maka dia kenyang dah. Kita ni dok kenyang nak makan roti, bagaimana pula bahagian kita dekat negeri akhirat? Ini pandangan orang yang ahli akhirat. Maka sebenarnya telah berlainan mereka dengan kami, daripada kami berlainan yang amat nyata. Jauh sekali kita nak kejar dia sampai mati dalam keadaan kelaparan, muhi makan sedap-sedap pula kata. Jadi kalau kita makan sedap-sedap, tak sama kita dengan dia. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, orang yang mengambil berat. Maka begitulah keadaan sahabat-sahabat Nabi. Dan begitulah satu ketika Nabi SAW ni dalam keadaan lapar. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar mengadu, ya Rasulullah, saya lapar. Tengok Sayyidina Abu Bakar kan kaya raya dia, tapi beritahu, ya Rasulullah, saya lapar. Rasulullah kata pun, saya pun lapar juga, kata Rasulullah. Lalu datang pula seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab. Masa ni Rasulullah hayat dia, Rasulullah hidup lagi. Lalu Sayyidina Umar datang, dia kata, ya Rasulullah, saya wafat, saya lapar. Kata Sayyidina Umar, sama. Rasulullah pun kata dia pun lapar juga. Lalulah datang seorang sahabat Nabi menjemput Rasulullah pergi makan. Bila jemput Rasulullah pergi makan, lalulah dijamu Rasulullah dengan para sahabat Nabi. Maka Rasulullah pun makan, para sahabat Nabi pun makan. Bila para sahabat Nabi makan, ada makanan yang lebih lagi. Lalulah Rasulullah berkata kepada para sahabat, kata para sahabat, boleh tak dia nak ambil makanan ni untuk anak dia? Sahabat kata, ya Rasulullah, Allah untuk Rasulullah lebih pada tu saya nak bagi.
untuk Rasulullah. Lebih pada tu nak bagi. Dan makanan ni memang untuk Rasulullah, untuk sahabat Nabi, untuk Rasulullah, untuk ahli keluarga Nabi. Tak payah, tak perlu macam begitu sekali. Lalulah ditanya mengenai keadaan Fatimah. Kata Rasulullah, sebenarnya Fatimah sudah 2 hari tidak makan. Maknanya sudah 2 hari. Maka itulah keadaan keluarga Rasulullah. Jadi keadaan keluarga Rasulullah kadang-kadang sehari tidak makan, kadang 2 hari tidak makan. Hidup dia. Sedangkan pernah ditawar makanan ke apa ke harta ke, dia tawar pada Nabi. Kalau dapat harta, dapatlah makanan banyak. Ditawar dengan bukit menjadi emas, tapi Nabi tolak. Nabi minta pada Allah, biarlah aku lapar sehari, kenyang sehari, tak apa. Untuk apa ni? Untuk umat. Kerana Nabi ni banyak berlapar disebabkan orang banyak lapar ni doa dia cepat makbul pada Allah. Dia antaranya. Jadi Nabi ni, dia ni banyak doa pada siapa? Pada umat dia. Satu hari Aisyah minta, ya Rasulullah doakan saya. Lalu Rasulullah berdoa pada Allah, ya Allah ampunlah dosa Aisyah, ampunkanlah Aisyah, berilah kedudukan yang baik. Maka Rasulullah berdoa depan Aisyah. Aisyah gembira, suka Aisyah, sehingga Aisyah merebahkan kepalanya, gembira. Lalu Rasulullah pun tanya Aisyah, nampak gembira sungguh hari ni? Kata, memang gembiralah, takkan tidak gembira. Rasulullah mendoakan saya sambil menyebut nama lagi, berdoakan saya, memang saya sangat gembira. Katanya Rasulullah kepada Aisyah, demi Allah, inilah doa yang aku doakan kepada umatku setiap hari. Setiap hari di situ bermakna setiap kali sembahyang. Nabi doa sama. Jadi nak suruh doa kepada umat dia ni, nak untuk mencapai doa ini makbul, Nabi banyak berlapar. Jadi doa orang yang berlapar ni cepat. Cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan riwayat bahawasanya Umar radhiyallahu anhu dahaga satu hari, maka menyeru dengan air. Menyeru air, panggil air, bukan panggil orang nak air. Sayyidina Umar ni dalam keadaan dia dahaga, maka memberi akan dia seorang laki-laki bekas berjana. Bekas berjana tu bekas. Lalu diberilah seorang laki-laki pada Sayyidina Umar, ada bekas. Bawa bekas, dan dalam bekas tadi ada air. Bekas tadi ada air yang ditaruh di dalamnya beberapa biji tamar. Dalam air tadi ada buah tamar. Maknanya, jadi buah tamar ni, kalau zaman Nabi dulu buah tamar lah, yang antara buah yang mana buah yang elok. Orang miskin payah makan buah tamar. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni kalau ada buah tamar molek-molek akan beri pada Nabi. Nabi pula kalau ada pula orang-orang miskin akan beri pula. Ada satu cerita, seorang sahabat Nabi mari. Jadi, ya Rasulullah, penuh dah, saya penuh. Penuh ni dengan arti kata dia terlajak di bulan Ramadan. Terlajak di bulan Ramadan. Lalu Nabi kata, kalau macam tu kamu kena bebaskan hamba. Kamu kena bersedekah. Dia kata, saya orang fakir, tidak ada fiti nak sedekah. Kamu kena puasa dulu. Kamu kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allah tak mampu nak puasa Rasulullah. 2 bulan nak buka puasa pun tak ada makanan kadang-kadang. Dan infak, sedekah, tak boleh sedekah. Saya pakai miskin pun tak boleh. Membebaskan hamba, saya diri pun macam hamba juga, tak ada juga. Jadi tak boleh buat belaka, tiga-tiga tak boleh buat. Akhirnya sekali Nabi pun diam tak kata apa-apa. Tengok diam. Sahabat Nabi ni duduk jauh-jauh, duduk dalam majlis tu. Ada lagi dalam keadaan susah hati ni, tak buat apa-apa ni, tiba-tiba datang orang mari hantar kema satu dulang banyak kema, bagi pada Rasulullah. Lepas bagi pada Rasulullah sebagai hadiah, Rasulullah tanya, mana orang hak punah dia, hak rosak dia? Mana dia kata dia tu dia terlajak dari mana? Saya, ya Rasulullah. Dia pun mari, ambil makanan ini, beri kepada orang fakir. Saya pada orang fakir. Jadi, ya Rasulullah, dalam kampung saya fakir sekali. Dalam kampung saya fakir sekali.
Jadi Rasulullah kata kalau kita ambil kemuah 6. Rasulullah pun ambil beri ke dia. Ni kisah sahabat Nabi. Kalau dapat makanan selalu beri kepada orang-orang fakir, orang-orang susah. Dan Nabi tidak simpan makanan banyak-banyak. Lalu dalam keadaan macam tu dia berilah pada Saidina Umar. Jadi Saidina Umar ni beri ada air tu dalamnya ada buah kurma. Maka tak kala menghampir akan dia Umar daripada mulutnya, maka Saidina Umar pun nak minum air buah kurma tadi. Mana air buah kurma ni sampai dekat mulutnya, didapati di dalamnya air yang sejuk lagi manis. Jus kurma biasanya. Air tu sejuk, manis. Lepas tu air sejuk ni bagus minum. Sebenarnya air minum banyak jadi tak bagus. Maknanya jadi minuman yang sejuk ni di antara disuka oleh nabi-nabi dan disuka oleh para sahabat. Maknanya. Tapi mungkin hari ini sejuk, hari ini boleh bawa pada penyakit. Maka minum. Bila minum rasa sejuk dan lagi manis, maka pegang ia. Dia pegang ia dan berkata dia, apa tu? Awah ke ewah? Ewah ataupun awah ataupun lah. Hai picit hatiku, sempit hatiku. Maka kata laki-laki itu, demi Allah, tiada aku taruh akan dia halawah. Halawah ni apa? Halwa, manisan. Aku tidak taruh apa-apa manisan. Hai Amirul Mukminin. Sebab apa Saidina Umar rasa ni? Sebab dah rasa manis, sedap nikmat dunia dah rasa. Kerana dia fikir kalau rasa nikmat dunia kurang nikmat akhirat. Rasa nikmat dunia kurang akhirat. Kita fikir kau makan nikmat dunia banyak, kau banyak nikmat akhirat. Tu kita fikir. Lalu sebab dia dah minum air tu dah sedap, sejuk, manis, maka dia sudah rasa nikmat dunia. Bila rasa dia, dia kata, kata Saidina Umar ni maknanya dia macam mengeluh. Picit hatiku, susah hati, sempit hati. Hati dia rasa sempit. Dia kata, demi Allah tiada aku tahu akan dia halawah. Manisan-manisan. Rasa kema-kema tu tak ada campur dengan bahan-bahan lain. Kalau kita buah tu manis, campur gula lagi. Maknanya. Jadi akhirnya maka pegang ia dan berkata ia, hai Amirul Mukminin, maka berkata Umar, saya engkau demikian yang menegahkan daku, jikalau tiada kerana akhirat, nascaya aku sekutukan kamu dalam kehidupan kamu. Apa pula maksud dia ni? Jadi Saidina Umar Al-Khattab ini, dia minum tu dia dah rasa takut. Sebab apa dia rasa takut? Sudah dia merasa itu nikmat dunia tu sudah rasa. Jadi kalau tak sabit, kalau tidak sabit ada nikmat akhirat, mana kalau tak sabit ada nikmat akhirat, memang dia akan minum banyak, akan apa ni, ambil nikmat dunia banyak-banyak. Tetapi sabit dia teringat dengan kehidupan akhirat tadi, dia rasa susah hati. Dan dia tidak makan, tidak minum banyak-banyak, ataupun tidak mengambil nikmat dunia banyak-banyak. Ini apa kita baca ini, orang yang hatinya sudah ingat kepada Allah. Apa kita sekarang ini perlu buat dengan arti kata, jangan kita terlalu mengambil nikmat-nikmat dunia yang banyak, menyebabkan kita lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi memanglah begitu keadaan kita sepatutnya. Kita kena kurangkan mengambil nikmat-nikmat dunia dan tumpu kepada ibadat kepada Allah. Kadang-kadang dengan mengambil nikmat dunia banyak-banyak pun menyebabkan kita lalai. Maka bila kita kurang, insya-Allah boleh tumpu. Maka di sini dikata, kalau kamu terlalu banyak mengambil nikmat dunia, maka kuranglah nikmat akhirat. Jadi nak dapat nikmat akhirat banyak-banyak, maka kita kena kurangkan nikmat dunia. Wallahu a'lam. Sambung akan datang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-adik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkatan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang diampunkan dosa oleh-Mu. Seandainya kami datang dalam keadaan membawa banyak dosa, jadikanlah kami keluar daripada majlis ini dengan diampunkan segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hati kami, ya Allah. Dengan hati kami ini hati yang banyak melakukan perkara mungkar, dan jadikanlah hati kami hati yang sentiasa mengingati-Mu, yang tunduk kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah pemakanan kami, ya Allah, agar kami memakan makanan yang baik-baik, makanan yang halal, makanan yang membawa keberkatan kepada kami. Kuatkanlah tubuh badan kami untuk melakukan amal ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ikhlaskanlah kami, ya Allah, dalam melakukan ibadat. Jangan Kau jadikan kami melakukan ibadat ataupun melakukan sesuatu perkara semata-mata selain daripada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ketika kami sakaratul maut, dan jadikanlah kami akhir kalimah kami dengan kalimah la ilaha illallah, dan jauhkanlah kami daripada azab kubur, dan selamatkanlah kami, ya Allah, ketika berada di padang mahsyar, dan jadikanlah kami orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya titian siratal mustaqim amat dahsyat, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Jadikanlah kami orang yang terselamat ketika meniti tian siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengaku bahawa kami banyak melakukan dosa, banyak kelalaian terhadap-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Engkau telah kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, ya Allah. Kumpulkanlah kami di tempat yang mulia di negeri akhirat, bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Berkatkanlah kehidupan kami, ya Allah. Berkatkanlah pelajar-pelajar kami, ya Allah. Berkatkanlah orang yang hadir dalam madrasah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.